Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Usaha mempromosi pertukaran budaya dan persefahaman dipertingkat menerusi penganjuran Pesta Makanan ASEAN, Jepun dan Timur Leste. Jerayawara Kesihatan Buah Pinggang untuk Semua meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang. Beban, tekanan dan cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan salah satu cara untuk mengangkat darjat hamba-Nya. Semua cabaran dan dugaan yang ada adalah untuk menguatkan hati dan akal hamba-Nya itu sendiri. Perkara itu antara yang disentuh dalam tazkirah bertajuk Hati dan Akal semasa acara Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-97 semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Malam Munajat diimarahkan dengan penyertaan mahasiswa dan tenaga pengajar Kolej Universiti Perguruan Agama Serbegawan KUPSB dan tenaga pengajar Sekolah Arab Temburong serta para pegawai dan anggota Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat Kementerian Pertahanan. Turut mengimarahkan Malam Munajat ialah Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Belia dan Jemaah Masjid Pekan Seria, Masjid Pin Khatib Haji Abdullah Kampung Kulapis serta jemaah daripada 91 buah masjid termasuk surau serta balai ibadat seluruh negara. Sempena ulang tahun ke-50 Persahabatan dan Kerjasama ASEAN Jepun, semalam diadakan pesta makanan yang berlangsung di Kedutaan Republik Filipina di negara ini. Hadir Dayang Hajah Johariah binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap bagi ASEAN, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Objektif utama acara adalah bagi mempamerkan makanan dan minuman istimewa dari negara-negara ASEAN, Jepun dan Timur Leste. Pesta makanan seumpama ini diharap dapat menggalakkan minat terhadap gastronomi negara masing-masing. Ia diharap dapat mempromosikan pertukaran budaya dan persefahaman dalam kalangan negara-negara terlibat. Dialog Serantau Borneo Kalimantan ke-15 2023 dengan bertemakan Melayu Islam Beraja mengukuhkan sastra Islam dan nilai-nilai budaya serantau berakhir semalam dengan pembentangan resolusi. Majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Dialog mempertemukan para penulis, ahli akademik dan profesional sastra serantau dalam mengenal pasti konsep sastra Islam pelbagai kelompok serta mewujudkan persahabatan dan perpaduan antara masyarakat serantau. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, yang menyampaikan resolusi kepada Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, Ketua 1 Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astarwani Brunei Darussalam. Seterusnya sebagai tanda kenang-kenangan daripada Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah awal pagi tadi menganjurkan program Masjidku Ceria dan Wakaton sempena sambutan 10 tahun masjid berkenaan. Acara dimulakan dengan kuliah khas subuh disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPSB. Ini diikuti dengan Wakaton sejauh 1.7 km bermula dan berakhir di masjid tersebut.
Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin dan Kumpulan Belia Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin menganjurkan riadah sempena Ilal Hijrah 1445. Acara berlangsung awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Acara bermula dengan tazkirah subuh bertajuk Memberi Kegembiraan pada Saudara Muslim. Ini diikuti dengan riadah berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Setia Ali Pekan Muara juga menganjurkan acara serupa. Riadah bermula dengan walkathon sejauh 3 km bermula dan berakhir di masjid tersebut. Kumpulan Syababul Iman, Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid tersebut mengkoyahkan program Hijrah Walk 2.0 sempena Ilal Hijrah. Acara dimulakan dengan kuliah subuh bertajuk Hijrah Bukan Sekadar Satu Perjalanan, diikuti dengan walkathon sejauh 3.5 kilometer. Seorang lelaki warga negara Malaysia berdepan hukuman penjara 37 bulan atas kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Bab 131 dan Perintah Eksais 2006. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan menjatuhi hukuman penjara 37 bulan ke atas seorang lelaki warga negara Malaysia kerana gagal membayar denda berjumlah RM211,610 atas kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Bab 131 dan Perintah Eksais 2006. Eric Wong Si Heng, 25 tahun, pada 2 Ogos lalu mengaku bersalah menawarkan suapan rasuah berjumlah RM1,000 atau RM2,000 kepada seorang pegawai narkotik untuk mengelak daripada mengambil sebarang tindakan berikutan penemuan barang yang diseludup, iaitu 266 barangan vape di dalam kenderaannya semasa pemeriksaan di Pos Kawalan Sungai Tujuh pada 27 Julai 2023. Individu terbabit merupakan seorang penghantar bebas barangan vape dari Miri, Sarawak ke negara Brunei Darussalam. Dia kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan berkaitan percubaan menyeludup barang tegahan kastam. Berdasarkan siasatan, jumlah duty Eksais yang cuba dielak ialah RM21,161. Sempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia, Perkhidmatan Renal Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan Jerayawara Kesihatan Buah Pinggang untuk semua. Jerayawara berlangsung di kawasan Lapang Menara Cendera Kenangan, Kuala Belait. Diadakan bagi kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang, Jerayawara disikan dengan fun walk run dan juga pameran kesihatan buah pinggang. Jerayawara merupakan kesinambungan daripada Jerayawara sama yang dilancarkan pada bulan Mei lalu dan akan dilaratkan ke daerah Tutong dan daerah Temburong. Lebih 70 peserta mengikuti pameran dan pertandingan urusan rumah tangga di daerah Belait yang diadakan sebagai salah satu acara sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun. Sementara itu, 40 jenis pameran dipertandingkan dalam pameran urusan rumah tangga yang dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu bahagian gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih muih dan bunga hidup. Dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Daerah Belait. Acara berlangsung di Dewan Bandaran Kuala Belait.
Program Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth Genesis memberi peluang kepada para peserta mempelajari peranan Jepun dalam menggalakkan persefahaman dan persahabatan dengan ASEAN melalui lawatan dan pertukaran budaya. Berlangsung selama 9 hari di Jepun, 7 pelajar dari sekolah menengah kerajaan dan swasta menyertai program yang diadakan sempena ulang tahun ke-50 Persahabatan dan Kerjasama Jepun-ASEAN. Semasa menyertai program berkenaan, para pelajar mempelajari bidang khusus berkaitan tema program iaitu Environmental Prevention and Energy, Manufacturing and Science Technologies, Medical and Social Welfare dan Internet and Education dari perspektif global dan melalui kemahiran silang budaya. In Japan, we visited a lot of places like the museums, the advanced technology company, and also like some historical sites, like learning how to be responsible with our finances and also how to be independent. Other than time management, I learned to be more braver and more confident. After this program, tindakan yang saya akan menjalankan is that I will be sharing my experiences and my stories to people. I think Genesis as a whole was a very memorable experience for all the participants in this room. I learned a lot from it, especially, not only on Japan, but also other cultures and traditions from Southeast Asia, such as Malaysia and Indonesia. It was really fun to do these comparisons, to compare to how different we live our daily lives. This program really challenges your responsibility and management skills as we are far away from our parents. Lebih 10,000 orang mengunjungi Pesta Buku Brunei 2023 setakat hari kedua berlangsungnya pesta tersebut. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang 10 hari berlangsung acara tersebut di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas selain menawarkan bahan bacaan daripada syarikat penerbit buku dari dalam dan luar negara. Sementara itu, pagi tadi diadakan sesi bual bicara bersama Duta Bahasa dalam bentuk forum. Sesi memberi fokus kepada perbincangan mengenai bahasa Melayu, perkembangan, usaha, cabaran dan masa hadapan. Di samping itu, Pesta Buku Brunei 2023 juga diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya termasuk kuis Kenali Negaraku, mengenali dialek Brunei dan perambahan Brunei. Orang ramai juga berpeluang untuk mendapatkan bahan bacaan daripada penerbit buku dari dalam dan luar negara. Selain penerbit buku, beberapa buah syarikat teknologi maklumat turut menyertai Pesta Buku kali ini. Pesta Buku Brunei 2023 dibuka bagi kunjungan orang ramai hingga 14 Ogos depan bermula pukul 8 pagi hingga 9.30 malam, kecuali pada hari Jumaat ditutup pukul 11.30 pagi hingga 2.30 petang. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Bagi keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta tenaga kerja yang terlibat, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun. Pertanyaan lanjut hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 233 4092. Majlis Perundingan Mukim Telisai melalui Biro Sukan petang tadi mengadakan Karnival Bola sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan 2023. Karnival peringkat Mukim Telisai itu berlangsung di kawasan Padang Sekolah Rendah Danau dan kawasan penurunan perahu Kampung Danau. Karnival diisikan dengan pelbagai aktiviti antaranya perlawanan bola sepak Super Junior bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun dan perlawanan bola sepak kanak-kanak 5 orang sepasukan.
Karnival antara lain bertujuan untuk menggalakkan penduduk di Mukim Telisai, terutamanya kanak-kanak dan belia, untuk giat aktif dalam sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Perkembangan Liga Super Brunei 2023. Harapan Rimba Star FC untuk meneruskan rentak kemenangan tidak kesampaian apabila tewas kepada Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei MSPPDB semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Tutong itu, Rimba Star FC tewas tipis 1-2 kepada MSPPDB. Dalam pada itu, saingan Liga Futsal Brunei semalam menyaksikan dua perlawanan berlangsung. Dalam perlawanan pertama di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas menyaksikan Kasuka Rauda menang selesa 8-0 ke atas Street United. Sementara itu, dalam perlawanan kedua pula menyaksikan GGISC tewas 1-5 kepada Shah United. Persatuan Bola Jaring Brunei BNA menganjurkan Pesta Netball Kitani 2023 bagi mempromosikan permainan tersebut kepada masyarakat di negara ini. Acara berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Lieutenant Colonel Bersara Dayang Hajah Wan Shahlimar binti Haji Suhaili yang dipertua BNA. Antara matlamat acara termasuk mengenal pasti bakat baharu selain memberikan sokongan dan latihan kepada para pemain muda. Kementerian Pendidikan melalui bahagian Jasmani dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum pagi tadi mengadakan Festival Olahraga Kanak-Kanak Sekolah-Sekolah Rendah bagi kluster 3 dan 4. Festival berlangsung di Padang Sekolah Menengah Pengiraan Anak Puteri Hajah Masna, Sungai Akar. Festival disertai oleh lebih 745 murid termasuk murid-murid yang berkeperluan khas dari 62 buah sekolah rendah. Objektifnya antara lain memperkenalkan aktiviti sukan yang sesuai dengan keperluan fizikal serta perkembangan kanak-kanak. Di samping itu, ia juga diharap dapat menarik minat kanak-kanak untuk mengenali asas pergerakan olahraga dalam bentuk permainan serta mempromosikan gaya hidup yang seimbang dan sihat.